Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita kumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas mengaji kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Kita kali terakhir kita bincang itu kita dah sampai pada ayat 170 surah 171 surah Al-Baqarah. Cuma hari tu waktu pembincangan kita tu agak terganggu sikit. Saya rasa macam patut kita refresh balik sebab ayat tersebut dia ada banyak istilah-istilah yang berkait dengan tajuk Christianity, dan bahkan ada mazhab dan juga faham Kristian yang kita dapat nak jelaskan dengan tepat pada kali terakhir bincang tu. So saya ambil balik ayat 171 saya ulang balik pembacaan dia dan juga penjelasan dia. Baik. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Baik, ya ahli kitab. Ahli kitab. Ini merujuk pada Nasrani atau Yahudi. Cuma dalam surah Al-Imran, surah An-Nisa, kebanyakan sebutan tu lebih kepada Nasrani berbanding dengan Yahudi. Kalau contoh surah Al-Baqarah, lebih banyak sebutan tentang ahli kitab tu dimasukkan dengan Yahudi. Tengok surah pasal dia ada masa menyebutkan Isa AS, ahli kitab itu dimasukkan dengan dengan Nasrani. Ada kalanya ahli kitab itu dimasukkan dengan Yahudi. Okay. Ada kala datang dua sekali tumpu kan. Itu ya ahli kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampau. Wala yaghlu, melampau, berlebih-lebihan. Fi dinikum, pada agama kamu, dalam agama kamu. Maksud melampau tadi, ekstrim tu adalah melampaui batasan yang Allah letakkan. Allah letakkan pada kita ni, dikatakan umatan wasatan, umatan wasatan macam disebutkan, kita ni umat pertengahan. Pertengahan tu maksudnya kita tak melampau macam Nasrani sampai jadi salah, jadi mempertahankan Isa dan sebagainya, atau kita tak cuai seperti Yahudi. Jadi Yahudi pula tak nak buat kerja. Jadi kita tidak sebab tu kita digelar umatan wasata. Kita umat pertengahan. Maksudnya tidak macam ni, tidak macam ni. Tidak melampau, tidak abai, tidak cuai. Fi dinikum, agama kamu. Wala taqulu Allahi illa al-haq. Dan jangan kalian kata kepada Allah Taala kecuali kebenaran sahaja. Innamal masihu Isa ibn Maryam. Hanya sahaja Al-Masih itu Isa bin Maryam, hanyalah Al-Masih, gelaran Isa, Al-Masih Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Kata Al-Masih itu sebab dia sentuh, siapa dia sentuh maka dia akan sembuh. Kalau macam Dajjal bagi Masih juga. Tapi Masih Dajjal ni kata kerana dia menyapu permukaan bumi, dia akan pergi kepada semua tempat. Dia tak masuk bukan Madinah aja, lain dia akan masuk. Okey. Isa bin Maryam, hanyalah Isa Al-Masih bin Maryam ni, siapa dia? Rasulullah, utusan Allah. Dia hanyalah utusan Allah Taala.
Wa kalimatuhu, dan kalimah Allah Ta'ala. Alqaha, dilemparkan ia, kalimah tersebut, ila Maryama, kepada Maryam. Wa ruhum minhu, dan roh daripada Allah Ta'ala. Dia adalah kalimah dan roh dari Allah Ta'ala. Fa'aminu billah wa rasulihi, maka berimanlah kalian dengan Allah dan juga utusan-utusannya. Bukan disahkan Isa, semua sekali. Wala taqulu salasatun, yang kalian katakan 3. Intahu khairan lakum, berhentilah, ia lebih baik untuk kalian. Jangan teruskan perangai macam tu, ia lebih untuk kalian. Innamallahu ilahun wahid, hanyalah Allah itu ilah yang satu, tak ada dua, tak ada 3. Subhanahu an yakuna lahu walad, Maha suci Allah Ta'ala untuk ada baginya anak. Itu waqaf lazim, mim tu waqaf lazim. Tak boleh berhenti, tak boleh terus baca. Hanya sahaja dia kata Maha suci Allah Ta'ala untuk ada padanya anak. Lahu, milik dia, ma fis samawati, miliknya apa di seluruh langit, wa ma fil ardi, apa di bumi. Wa kafa billahi wakila, madai Allah Ta'ala sebagai tempat pergantungan. Okay, wakil Okay. Kata Ibn Katsir rahimahullah, yanha ta'ala ahlal kitabi 'anil ghuluwi wal itra'i, melarang Allah Ta'ala ahli kitab daripada pelampauan dan juga pengagungan atau pelebihan, pemuliaan melampau dengan itra, atra yutri, atra yutriu, atra yutri, ia beri maksud dengan pengagungan, pemuliaan melampau. Wa hadha kathirun fin nasara, dan perbuatan macam ni banyak sekali daripada orang Nasrani berbanding dengan orang Yahudi. Orang Yahudi dia orang bunuh para nabi. Memang sampai melampau sudut membunuh para anbiya. Tetapi kalau kepada orang Nasrani, mereka melampau muliakan sampai mempertuhankan. Fa innahum tajawuzul hadda fi Isa, maka sesungguhnya mereka telah melampau batasan, melampaui batasan pada Isa alaihi salam. Hatta rafa'uhu fawqa al-manzilati allati a'tahu Allahu iyyaha, sehingga mereka angkat dia, itu Isa, mengatasi kedudukan yang telah berikan ia kepada Isa alaihissalam. Yang telah berikan ia, Isa, akan kedudukan berkenaan. Okey. Fa naqaluhu min al-haizin nubuwati, min haizin nubuwati ila an ittakhaduhu ilaha min dunillah. Maka mereka memindahkan dia, itu Isa, daripada sudut atau pihak kenabian, sudut kenabian, kepada atau sehingga mereka mengambilnya sebagai ilah, sebagai Tuhan selain dari Allah Ta'ala. Ya'budunahu kama ya'budunahu, mereka sembah Isa macam mereka sembah Allah. Tapi kalau kita lihat pada sudut amalan, jadi kita dapat lihat perbuatan dia adalah doa. Lebih banyak pada doa, rayuan, permintaan. Lepas tu kalau kita umat Islam pun ada perangai macam tu, minta selain Allah Ta'ala, maka kita dengan orang Nasrani sama je. Untuk rayu-rayu dekat Nabi ke Muhammad ke, rayu dekat malaikat ke, rayu dekat wali ke, apa beza kita dengan orang Nasrani? So, orang Nasrani, penzahiran sudut yang mereka dikatakan mempertuhankan Isa adalah mereka menganggap Isa alaihissalam berkuasa, mempunyai kedudukan seperti Allah Ta'ala. Itu dijaga. Baik. Ya, saya tahu. Saya tahu. Nanti saya terang balik. Pasal sebenarnya saya perasan itu waktu time apa yang kita bentang itu, dia punya kedudukan tu agak ni sikit. Agak tak apa jelas. Saya minta maaf. Pasal itu internet tak macam mana, tadi tak apa. Saya try tengok balik baru ni. Lepas tu saya perasan kita punya pembentangan tu tak elok. Kurang baik. Serius. Jadi saya ni cuba nak try balik. Baik, minta maaf. Okey, baik. Jadi bangsa dia mereka sembah Isa macam sembah Allah Taala. Bal qad ghalau fi atba'ihi wa asya'ihi. Bahkan mereka melampau bukan setakat pada Isa, pada pengikut Isa dan juga orang-orang yang kumpulan-kumpulan yang berkaitan dengan Isa. Mimman za'ama annahu ala dinihi, dari kalangan orang-orang yang mendakwa bahawa dia di atas agama Isa. Bukan setakat Isa, siapa yang kait Isa pun diangkat. Fada'u fihimul ismata, maka mereka dakwa untuk golongan berkenaan ada kemaksuman. Kita dengar saint kan, diorang angkat saint ini, saint itu. Even bagi diorang macam setiap orang yang jadi padri tu, diorang telah mendapat Rohul Kudus, maka dia tak boleh berdosa. Diorang tak boleh berdosa. Tapi diorang pening kepala jugalah. Bila mana berlaku pada gereja-gereja ni kes pedofil ataupun cabul budak-budak yang sampai sekarang tak boleh nak tutup.
Macam tu Pope Benedict yang selepas daripada Paul daripada Jerman tu dia letak jawatan sebab tu lah. Sebab terlampau banyak skandal penutupan gereja terhadap kesalahan padri. Padri itu jahat. Kat Malaysia ada sekali tu yang kes dia cabul budak. Tapi diorang tak hukum. Sebab cerita dia nak hukum masalah sebab bagi diorang dah letakkan kedudukan padri tu dah maksum. Sebab once dia dah diterima sebagai padri, dilantik, dia tak ada panggil apa, hubungan dengan dosa. Tak ada dosa dah, tak berdosa lagi. Jadi orang dah angkat macam tu, peringkat berkenaan, tapi bila dah berlaku, buatnya buang daerah lah. Maka orang tu padri tu buat jahat dekat US, hantar ke UK. Kalau UK hantar ke Australia, Australia hantar ke Malaysia. Sebenarnya itu keadaan mereka buat. Mereka terpaksa alih-alihkan. Sebab benda tu doktrin yang adalah agama dia. Tentang kononnya, setiap padri ini dah disentuh ataupun ditouch by the Holy Spirit kan. Jadi dia tak boleh berdosa. So bila buat juga tu nak cakap apa? Ni itu masalah dia. Okey. Maka dia apa kemaksuman. Wattaba'uhum fi kulli ma qaluhu. Dan mereka ikuti padri-padri tersebut ataupun orang-orang yang dikatakan konon ada kaitan dengan Isa tadi. Fi kulli ma qaluhu, pada setiap apa yang dikatakan oleh mereka. Apa mereka katakan no follow. Sawa'un kana haqqan aw batila, tak kira sama dia hak ataupun batil. Macam contoh macam Paul yang dikatakan pengasas Trinity. Dia angkat kedudukan, dia sampaikan, dia kata benda salah pun terpaksa akui. Itu problem sebenarnya. Aw dalalan aw rasyada. Sama ada kesesatan ataupun petunjuk. Aw sahihan aw kadhba, tak kira sah ataupun tipu. Semuanya kena ikut. Walihada qala ta'ala, kenyataan firmankan tentang mereka surah At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka ambil penita-penita mereka, ini bagi orang Yahudi, rahib-rahib mereka bagi orang Kristian, tuhan-tuhan selain daripada Allah. Awal Masih Ibn Maryam, Masih Maryam pun mereka ambil sebagai Tuhan. Dia mempertuhankan tapi Isa tak pernah redha. Adapun yang macam rahib dan juga pendeta dan rahib ni, mereka nak orang ikut perintah mereka, larangan mereka. Maka mereka buat keputusan langgar perintah Tuhan pun orang ramai masih lagi ikut. Ini yang kita katakan dikira sebagai ibadat mereka kepada pendeta dan rahib tadi. Bukan sujud kaki, bukan cium, tak, tapi mematuhi halal dan haram yang diada-adakan oleh pendeta dan rahib. Okey. Rawa Imam Ahmadu an Umar. Jadi Imam Ahmad daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW qala, telah bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Yang kalian mengagungkan, memuliakan aku sebagaimana memuliakan orang-orang Nasrani akan Isa bin Maryam. Fa innama ana abdullahi wa rasuluhu. Hanyalah aku ini hanyalah hamba Allah dan juga utusannya. So jangan angkat lebih dari itu. Cuma kadang-kadang kita pelik dalam masyarakat kita yang Muslim ni ada masih lagi langgar, bukan dan sebagainya, sebenarnya atas dasar dikata beradab lebih baik daripada ikut perintah Nabi. Nabi perintahkan tapi kita beradab lebih baik. Itu yang kenapa diorang langgar. Buat letak Sayyidina pada nama Nabi dan sebagainya. Dalam solat, sedangkan Nabi ajar selawat dalam solat tanpa Sayyidina. Tapi diorang buat letak juga. Okey, waqala Ali bin Madini, berkata Ali bin Madini, ini guru Imam Bukhari Hadza hadithun sahihun musnadun. Ini hadis yang sahih, lagi musnad, bersandaran ada sanad. Wa rawahul Bukhari, juga hadis ini Bukhari. Begitu satu lafaz. Wa rawa Imam Ahmadu an Anas bin Malik. Kita meriwayatkan Imam Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan, seorang lelaki, qala, dia telah berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, ya Sayyidina wa bi Sayyidina, hai tuan kami, anak tuan kami, wa khairana wa ibna khairina, orang baik kami, anak orang baik kami. Maka bila Nabi dengar orang cakap macam tu, faqala Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, alaikum biqaulikum, hendaklah kamu jaga-jaga dengan kata-kata kamu. Peliharalah akan kata-kata kamu. Wala yastahwayannakumus syaitan, jangan syaitan memperdaya atau menipu kamu, mempermain-mainkan kamu, menyesatkan kamu. Ana Muhammad ibn Abdullah, aku adalah Muhammad bin Abdullah.
Abdullah wa rasuli, aku ni adalah hamba Allah dan utusan Allah Taala. Wallahi, demi Allah, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Tidak aku suka untuk kalian angkat aku mengatasi kedudukanku. Allati anzalillahu azza wa jalla. Yang Allah Taala turunkan atau letakkan aku padanya. Allah Taala letak aku pada satu kedudukan hamba Allah dan Rasulnya. Itulah kedudukan aku, bukan kedudukan yang lain. Tafarrada bihi min hadzal wajhi, bersendirian mengeluarkan hadis ni Imam Ahmad dengan lafaz inilah, dengan bentuk periwayatan dan lafaz ini. Dia bersendirian saja dengan lafaz ni. Lafaz lain ada lain, tapi yang ini yang kita panggil apa Imam Ahmad riwayatkan. Okey, baik. Dia kata Ibnu Katsir lagi. Wa qawluhu, dan kata firman Allah Taala. Firman Allah Taala, wala taqulu Allahi illa al-haqqa. Jangan kalian kata ke atas Allah Taala kecuali kebenaran sahaja. Ai la taftaru alaihi. Jangan kalian mengada-adakan ke atas Allah Taala. Wa taj'alu lahu sahibatan wa walada. Kan jadikan untuk Allah Taala teman dan juga anak. Teman itu isterilah, teman perempuan dan juga anak. Ta'ala Allah an dzalika uluwan kabira. Maha tinggi Allah daripada itu, setinggi-tinggi dan sebesar-besarnya. Wa tanazzaha wa taqaddasa wa tawahhada. Maha bersih, maha suci Allah Taala dan bersendirian, tunggal Allah Taala. Fi su'dadihi, pada ketuanannya, wa kibriyahi, pada kesombongannya, kebesarannya, wa azamah, dan juga keagungannya. Tak ada Allah Taala berfungsi. Fala ilaha illahu, maka tiada ilah kecuali Allah, kecuali dia. Wala rabba siwa, tiada pentadbir kecuali dia. Yang tak ada pentadbir alam ni kecuali Allah Taala. Walihada qala, kena Allah Taala firmankan, innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah. Hanya saja al-Masih Isa bin Maryam ni siapa dia? Utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dan dia adalah kalimah Allah, kalimahnya itu kalimah Allah yang dilemparkan, campakkan kepada Maryam, dan ruh daripada Allah Taala. Di sini ada tiga sebut kan. Bila dia Isa tu dia adalah utusan Allah, kalimahnya dan ruh. Ini kita pergi in detail. Innama huwa abdun min ibadillah. Maksudnya Isa Maryam ni tak cakap, kita kata saja ketika kebenaran kepada Allah Taala punya cakap kebenaran, dan tentang Isa hanyalah dia ni seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa khalqun min khalqihi, dan ciptaan dari ciptaan Allah Taala. Satu ciptaan daripada ciptaan Allah. Qala lahu kun fakana. Allah Taala kata pada dia jadi, maka dia pun terjadi. Wa rasulun min rusulihi, dan dia adalah utusan daripada utusan Allah Taala. Wa rasulun min rusulihi, dia utusan daripada utusan Allah Taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan dia adalah kalimah yang Allah Taala lemparkan ia kepada Maryam. Ai khalaqahu bil kalimatil lati arsala biha Jibril ila Maryam. Dia adalah ciptaan, Allah Taala ciptakan Isa dengan kalimah yang diutuskan bersama-sama dengan Jibril kepada Maryam. Fanafakha fiha min ruhihi, maka dia pun tiupkan kepada Maryam daripada rohnya, roh daripada Allah Taala, okey, biizni rabbih, dengan izin Tuhannya azza wa jalla, dengan izin Tuhannya azza wa jalla. Kalimah tu kita sebut tu, kalimah tu bentuk jasad, roh tu datang dengan tiupan. Sebab kita kata dua elemen kan. Isa bin Maryam dia tetap ada dua elemen, cuma elemen kejadian dia yang jasmaninya datang daripada kalimah kun. Okey. Dia kata azza wa jalla, itu azza wa jalla. Wa kana tilka nafkhatu, dan tiupan tersebut allati nafakhaha, yang Jibril tiupkan ia, fi jaybi dir'iha, pada jaib ni belahan baju, dir'iha bahagian baju atas, baju atas, baju bawah izar, dir bahagian atas. Okey. Mana kawasan tutup atas badan yang pada belahan baju, bahagian pakaian atas Maryam. Fanazalat hatta walajat farjaha, maka kalimah roh tu, tiupan tu turun sehingga dia masuk ke dalam faraj Maryam. Bimanzilati riqahil abi al-um. Dia kata dia seperti kedudukan pembenihan bapa kepada ibu. Wal jami', tapi walaupun jadi demikian, semua sekali adalah makhlukun lillah, makhluk ciptaan Allah azza wa jalla. Dia tak pernah
kedudukan dia jadi macam mana tu mengangkat dia kepada tahap ketuhanan. Dia hanya jadi sedemikian, dia special kan. Dia pasal kita tahu makhluk kun fayakun ni macam syurga, neraka sebagainya. Itu kun fayakun. Adapun yang macam-macam apa Isa ni dia termasuk itu. Kita memang semua Allah Taala kata jadi maka jadilah, tapi pada Isa alaihissalam tidak Allah Taala letakkan asbab-asbab lelaki, benih lelaki bercampur benih wanita. Itu tak ada. Tak perlukan. Kalau nak tunjukkan kuasa dia, kalau dia nak jadikan apa-apa, dia cuma kata jadi maka itu terjadi. Okey. Dia kata okey, dia kata walihadza qila li Isa, ini dikata pada Isa, innahu kalimatullah wa ruh minhu. Dia adalah kalimah Allah dan roh dari Allah. Roh milik Allah bukan maksud dia roh sebahagian dari Allah, roh dari Allah. Kita ni pun roh dari Allah Taala juga. Roh kita ni bukan datang di tempat lain. Semua daripada Allah Taala, termasuk dia. Kenapa? Di Isa dikatakan kalimah Allah dan rohnya, roh dari Allah, li'annahu lam yakun lahu abun tawallada minhu. Kan dia tak ada bapa yang terlahir dia daripada si bapa tersebut. Okey. Wa inna ma huwa nasyi'un anil kalimatil lati qala lahu biha. Tapi Isa ni hanya terbentuk daripada kalimah yang dikatakan kepadanya dengan kalimah tersebut, iaitu kun. Dikata kepada Isa nak jadi itu kun, jadi fakana dia jadi. Kemudian itu jasad dia. Waruhul lati arsala biha Jibril. Dan demikian juga dia adalah roh yang diutuskan bersama-sama dengan Jibril. Qala Allah Taala firman Allah Taala di surah Al-Maidah 75. Allah katakan mal masihu ibnu maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Tiadalah Masih bin Maryam kecuali utusan Allah, utusan telah berlalu sebelum daripadanya utusan-utusan yang ramai. Dan ibu dia adalah seorang wanita yang sangat benar. Karena mereka dua dahulu yakulani ta'am, makan makanan. Yang fahamkan kita kata bila makan makanan ini tunjukkan bahawa mereka bukan Tuhan. Kenapa? So, siapa makan makanan dia akan pergi tandas, sakit perut dan sebagainya. So kalau tak ada makanan dia akan mati. So basically kalau kita faham kat situ apa sebutan tentang Isa dan mak dia makan makanan untuk mengisytiharkan bahawa mereka bukan Tuhan. Demikian Allah nyatakan surah Al-Imran ayat 59. Qala ta'ala firman Allah Ta'ala, inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Ini perumpamaan Isa di sisi Allah Ta'ala adalah seperti perumpamaan Adam. Sama macam Adam cara dia jadi. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah Ta'ala ciptakan Adam daripada tanah, Allah Ta'ala kata pada dia jadi, maka dia pun terjadi. Surah Al-Imran. Dan Allah Ta'ala firmankan dalam ayat lain dan surah Al-Anbiya 91, wallati ahsanat farjaha, dan wanita yang memelihara atau membersihkan akan faraj, maknanya alat sulit dia tak ada sebarang nafsu dia kecuali dia tak ada halakan kepada yang haram. Itu yang kita kata kenapa Maryam punya kedudukan tu Allah jadikan sedemikian bersih, tidak ada sebarang hubungan dengan lelaki. Okey, fanafakhna fiha min ruhina, dan kami tiupkan kepadanya daripada roh kami. Wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin, dan kami menjadikan dia dan anaknya sebagai tanda untuk sekalian alam, bukti tentang kuasa Allah Taala. Ini memang kita kata benda yang tak boleh sains pun fikirkan, sebab actually setiap manusia ni lelaki ada dua kromosom, ada X ada Y. Kita ada XY. So 46 XY, 23 X 23Y, jadi 46 XY. Okay. Seorang perempuan dia cuma ada X saja, maka dia kata XX, 46 XX 23, pasal yang ada kawal jantina hanya lelaki, bukannya perempuan. Sebab yang ada XY itu lelaki, perempuan tak ada, perempuan ada X saja. So bila berlaku dilahirkan Isa alaihissalam tanpa bapa dan dia adalah seorang lelaki, dekat sini sains tak boleh nak buat bayangan. Kalau tidak, kalau lahir perempuan, diorang boleh kata bahawa mungkin ada telur tu yang kromosom dia cukup. Telur yang dihasilkan oleh wanita sebulan sekali, yang ada kaitan dengan period keluar sebulan sekali. Telur tersebut kalau dia kata untuk wanita dia keluar 23X. So mungkin ada yang berpendapat kalau dia kata macam perempuan tu melahirkan anak tanpa suami tu boleh berlaku dengan cara apa? Cara dia hasilkan telur yang cukup kromosom. Tapi problem dia kalau seorang wanita dia cuma ada X saja, tak ada Y. Dan Isa adalah XY. Ini nak katakan dia tak ada logik dalam masalah, tak ada logik dalam masalah pemikiran. Dia berbalik kepada masalah mukjizat. Dia adalah mukjizat.
Tak ada logik berkaitan tajuk kejadian berkenaan. Tak ada logik. Logik saintifik tak ada. Seorang wanita hanya ada XX, 46 XX. Seorang lelaki ada 46 XY. So jadi Isa AS ni dia XY, bukan XX. Tapi mak dia cuma ada XX saja. So Y datang mana? Itu dia kata kun. Allah kata kun maka dia jadi. Okay? Dan surah Maryam ayat 12, surah Tahrim ayat 12, Allah nyatakan wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha. Dan Maryam binti Imran yang membersihkan akan dia punya keinginan nafsu seksual dia tak ada, dia bersihkan. Fa nafakhna fihi min ruhina. Kami tiup kepada faraj dia daripada roh kami, roh padanya daripada roh kami. Dia min ruhina, maksudnya milik kami. Yang kami jadikan, diciptakan. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi, dan dipercaya dengan kalimah Tuhannya dan juga kitab-kitabnya. Wa kanat minal qanitin, dan dia seorang wanita yang taat. Qanitin yang taat. Allah nyatakan wa qala ta'ala ikhbaran al-masih, dan berfirman Allah Taala memberitahu tentang al-masih, tentang Isa, agama dia tentang Isa. Az-Zukhruf ayat 59, in wa illa abdun an'amna alaihi. Tiadalah dia itu Isa kecuali seorang hamba kami kurnia nikmat ke atasnya. Itu sudah betul ya. Baik. Qala Ibn Abi Hatim, berkata Ibn Abi Hatim, haddatsana Ahmad bin Sinan al-Wasiti qala sami'tu Syadzan bin Yahya yaqul fi qaulillahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Okay. Berkata Ibn Abi Hatim telah mencerita kepada kami Ahmad bin Sinan al-Wasiti, beliau berkata, aku mendengar Syadz bin Yahya berkata, fi qaulihi lahi, pada firman Allah Taala, ini tafsiran dan wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhun minhu, kalimahnya yang dilemparkan kepada Maryam dan roh daripadanya. Okey, diterangkan. Laisal kalimatu surat Isa, bukan kalimah tu jadi Isa. Walakin al kalimatu bil kalimati surat Isa, tapi dengan kalimah itulah Isa jadi. Kita sebut kan mana-mana di sisi orang Kristian, independent does word. The word is with God, the word is God. Kan? Dia sebut word di sini, dia kata pada asalnya ada kalimah. Kalimah itu bersama Tuhan. Kalimah itu adalah Tuhan. Bagi orang macam kefahaman bagi mereka dan dia kalimah, dan kalimah Tuhan ni adalah sebahagian dari sifat Tuhan. Maka dia bukan Tuhan, bukannya manusia, dia Tuhan. Itu cara mereka faham. Kesilapan mereka faham kat situ. Sebab tu kenapa kat sini dia kata Isa jadi ni bukan kalimah tu jadi Isa, tapi dengan kalimah tu Isa jadi. Jadi kalimah itu seorang Isa. Dia kata hadza ahsanu madda'ahu Ibnu Jarir fi qawlihi wa alqaha ila Maryam. Ini sebaik-baik apa yang didakwa ia, dijelaskan ia oleh Ibnu Jarir At-Tabari berkenaan dengan firman Allah Taala alqaha ila Maryam, Allah lemparkan dia kepada Maryam. Ayat apa dia? Dia kata ayat a'lamaha biha, dia beritahu tentang kalimah berkenaan kepada Maryam. Okey. Dia akan jadi anak dia macam mana? Kama za'amahu fi qawlihi, macam dia dakwa oleh Ibnu Jarir pada firman Allah Taala dan surah Ali Imran. Dan idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu. Ingat kala mana berkata para malaikat kepada Maryam, wahai Maryam, Allah Taala memberi berita gembira kepada engkau dengan kalimah daripadanya, dengan satu kalimah daripadanya. Ini datang maksud tersebutlah, pemakluman daripada Maryam itulah yang dikatakan dilemparkan kepada Maryam. Okey, ai yu'allimuki bi kalimatin minhu. Dia nak bagi tahu engkau dengan satu kalimah daripada Allah Taala. Pada diri kau akan menjadi kun, maka dia akan terjadi. Wa ja'alu dzalika, dia jadikan itu kaqaulihi ta'ala, firman Allah Taala, sama macam firman Allah Taala dalam surah Qasas ayat 86. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik. Dan tidak pernah kau harap, tak pernah kau dahulu harap untuk dilempar kepada engkau, dicampak kepada engkau kitab, kecuali sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Mana dia datang ni sebab rahmat Tuhanmu, bukan sebab engkau dulu nak. Baik. Bali sahih annaha al-kalimatu lati ja'a biha Jibril ila Maryam. Okey, yang sahihnya adalah ia adalah kalimah yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Maryam. Fanafakha fiha biiznillah, lalu ditiup kepada kalimah tadi kepada Maryam dengan izin Allah Taala. Fakana Isa, maka terjadilah Isa alaihissalam dengan kalimah tersebut. Kun, maka dia pun jadi. Okey.
Okey. Dia kata apa? Dia kata Rawal Bukhari an Ubadah bin As-Samit. Diriwayatkan Bukhari bin Ubadah bin As-Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bagi dia bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahawa Tuhan bukan Allah, ada ilah kecuali Allah, ilah disembah kecuali Allah Taala. Wahdahu la syarikalah, hanya dia tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa anna Isa abdullahi wa rasul, dan Isa adalah hamba Allah dan juga utusan Allah Taala. Dia percaya apa? Muhammad hamba Allah utusan Allah Taala, Isa hamba Allah utusan Allah Taala, dan Isa ni juga wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dia adalah kalimah yang dilemparkan ia kepada Maryam, dan juga dia adalah roh daripada Allah Taala. Wa jannata haqqun, dan dia percaya syurga adalah benar. Wa nar haqqun, dan neraka adalah benar. Kalau anda kata itu dia percaya, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali. Akan masuk ke dalam syurga, masukkan dia ke dalam syurga dengan apa saja yang dia ada pada amal. Amal yang kecil besar pun dia akan masuk syurga. Ceritakan berkenaan dengan besarnya kefahaman akidah tadi menyokong kedudukan orang dalam masuk syurga. Okey, baik. Faqaulu, maka firman Allah Taala kat situ, fil ayati wal hadis. Wal hadis disebut wa ruhun minhu, dan roh daripada Allah Taala. Roh dari Allah Taala maksud dia adalah kaqauli, roh dari Allah tu maksud dia seperti firman Allah Taala, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an minhu. Dan dia pergunakan untuk kalian apa di seluruh langit dan apa di bumi, semuanya daripada dia. Semua daripada Allah Taala. Maksudnya roh tadi dari Allah Taala, bukan sebahagian. Ai min khalqihi wa min indihi, dari ciptaannya, dari sisinya. Walaysa min ditabai, bukan sebahagian. Bukan from tu maksud dia macam kita ambil barang from. I created this from something. From tu maksud dia kita ambil gitu, dari dengan sebahagian. Dan kita tidak akan beriman letakkan kepercayaan sedemikian. Ya. Sebab bukan sebahagian. Okay, roh tu ada ciptaan Allah Taala. Okay, jasad kita ciptaan Allah Taala semua sekali. Dan ini laisa min ditabai kama yataquluhun nasara, macam dikata oleh Nasrani, alaihi la'anullahi mutatabi'ati, kata mereka laknat, la'aikin la'inallahi al-mutatabi'atu, ke atas Nasrani ni laknat Taala yang silih berganti. Bal hiya li ibtida'il ghayati, bahkan yang dimaksudkan dengan min tu adalah ibtida'il ghayah, dari datang dari Allah Taala. Kama fil ayat al-ukhra, macam ayat lain, macam ayat Jathiyah tadi. Okay. So bukan sebahagian, part of Allah. Bukan sebahagian zat Allah Taala. Siapa-siapa ada kata sedemikian maka telah kufur. Baik. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid bin Jabr fi qawlihi, tentang firman Allah Taala, wa ruhun minhu, roh daripada Allah Taala, ai wa rasul minhu, dan utusan daripada Allah Taala. Ada kata roh tu wa mahabbatun minhu, kasih sayang daripada Allah Taala. Wal azhar al-awwal, yang zahir ni di ayat yang pertama, bahawa ana maulukum min ruhin makhluqatin, bahawa dia ni Isa adalah makhluk dari roh yang diciptakan. Wa udifatir ruh ila Allah, tapi disandarkan roh kepada Allah Taala. Ruhi ke kalimah dia, ruhullah dia, itu sebenarnya disandar kepada Allah Taala ala wajhi tasyrif, untuk bentuk pemuliaan sahaja. Bukan nak kata roh tu sebahagian dari Allah Taala. Kama udifatin naqata, udifatin naqatu wal baitu ila Allah Taala. Macam disandarkan atau digabungkan kalimah unta dan bait kepada Allah. Baitullah, naqatullah. Okey. Fi qaulihi, pada firman Taala dan surah Hud contohnya ayat 64, hadhihi naqatullahi lakum ayah, ini unta Allah untuk kamu sebagai bukti. Bukti aku sentuhan tengok. Ini unta Allah. Dan firman Taala dan surah Al-Hajj ayat 26, wa tahhir baiti lit-taifin, dan sucikanlah rumahku. Baiti, rumahku. Bukan soal orang tinggal itu. Rumahku disandar kepada Allah SWT. Okey. Lit-taifin, untuk orang bertawaf. Wa kama warada fil hadis sahih, sebagaimana datanglah hadis yang sahih, fa adkhulu ala rabbi fi darihi, aku masuk kepada Tuhanku dalam rumahnya. Maksud dia Baitullah. Wa adafaha ilaihi idafatan tashrifin, dan Allah sandarkan dia rumah ni ke ruh tadi, unta tadi, untuk bentuk di atas bentuk menambah. Idafah tu sandaran yang pemuliaan. Wa hadza kulluhu min qabili wahidin wa namtin wahidin. Ini semua dari sudut yang sama, sudut yang satu, arah yang satu, tak ada maksud lain.
Ini cara betul kita memahami Quran. Bukannya dengan kefahaman kita sendiri dan kita rasakan betul. Dia macam dia Nasrani, dia tak faham betul tapi dia kata dia rasakan dia betul. Maka dia kata roh ni sebahagian daripada Tuhan. Macam dia Wahid wujud lah. Dia katakan bahawa alam semesta daripada zat Allah Ta'ala. Ini semua ni adalah salah. Okay? Wa qawla firman Allah lepas tu, fa'aminu billahi wa rusuli. Maka beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya. Ay fasaddiqu bi anna Allah wahidun ahad. Maka percayalah dengan bahawa Allah itu adalah satu lagi tunggal. Satu lagi tunggal. La walada lahu wala sahibah, tiada anak untuknya dan tiada teman perempuan. Wa'lamu, dan tahulah, wa tayaqqanu, dan yakinlah, bi anna Isa Abdullahi wa rasuluhu, dengan bahawa Isa adalah hamba Allah dan juga utusan Allah. Yakin, jangan kita ada seorang kesangsian. Saya pernah jumpa, saya kata kan, ada seorang yang kaji Quran, dia cakap, ustaz kata Isa makhluk. Saya kata makhluk. Masa bagi dia dah sebut kalimah. Kalimah tu kalamullah, bukan makhluk. Isa pun kalimah Allah, bukan makhluk. Dia kata. Itu tak ada kaitan dengan ajaran Islam. Nabi tak pernah ajar itu. Walihada, kerana ini, qala ta'ala wala taqulu salasatun. Jangan kalian kata tiga. Ay la taj'alu Isa wa ummuhu ma'allahi syarikaini. Yang kamu jadikan Isa dan mak dia bersama-sama Allah sebagai sekutu. Ta'alallahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah daripada itu setinggi-tinggi dan sebesar-besarnya. Tak ada langsung patut dikatakan demikian. Makhluk tu diangkat sampai jadi setaraf dengan Allah Ta'ala. Okay. Dia kata wahadil ayatu wallati ta'ti fi suratul Maidah. Ayat ni yang tentang masalah yang kata tiga ni, dia kata dan datang dalam surah Maidah juga ada. Okey. Ya haitsu yaqul, di mana Allah Ta'ala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illallah illa ilahun wahid. Sebenarnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tiga dari tiga. Third of three. Three of three. Tiada adalah sebarang ilah kecuali ilah yang satu sahaja. Al-Maidah kecuali tiga. Wa kama qala fi akhir suratin madhkurati, mengatakan sebut akhir surah tersebut, surah Maidah, wa idza qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ingatkan mana Allah Ta'ala berkata, hey Isa, ingatlah tatkala Allah Ta'ala berkata, hey Isa bin Maryam, anta qulta lin-nas, adakah kau kata pada manusia, ittakhaduni wa ummi ilahain, ambillah aku dan makku sebagai dua Tuhan. Min dunillah, selain Allah Ta'ala. Qala subhanaka, dia Isa bin Maryam kata, maha suci engkau ya Allah. Dia kata dia nafi, tak pernah cakap begitu. Wa qala fi awwaliha, dan Allah firman pada ayat awal surah Al-Maidah itu adalah awal tu, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibn Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala ialah Al-Masih bin Maryam. Allah tu adalah Al-Masih bin Maryam. Okey. Jadi kat sini dia cuba bawakan beberapa ayat ni nak tunjukkan macam mana ada sebut Isa ni tiga dan tiga. Ada kata Isa ni dipertuhankan bersama dengan mak dia. Dia kata mak dia Allah Ta'ala sekali. Ada yang kata bahawa dia punya kata ni Allah itu Isa. Allah itu adalah Isa. Ada kata Isa tu anak. Okay. Dia kata kat sini, fan nasara, maka Nasrani, alaihim la'inullah, kata mereka anak-anak Allah, min jahlihim, daripada sebab jahilnya mereka, laisa lahum dhabitun, mereka tak ada guideline, tak ada garis panduan. Maksudnya bila mereka ni bercanggahan, mereka berbalah-balah sebagainya, dalam keadaan kesesat tadi, mereka tak boleh kata satu kata putus. Isa ni apa? Isa ni Tuhan ke? Anak Tuhan ke? Tuhan meresap masuk Isa ke? Macam mana? Ini cakap apa? Dia Tuhan ke tidak? Isa. Sebab kita kata Allah Ta'ala uji lagi dengan keadaan jadikan Isa Maryam diangkat sebelum daripada sempat berkahwin. Jadi kes juga dah ada idea di kalangan orang-orang Nasrani ni, dia kata tu Isa pun tak apa, dia tak apa, tak ada anak. Tunjukkan dia ni anak Tuhan. Dia macam sudut kefahaman tu. Okay. Jadi Nasrani ni
dengan keadaan jahil mereka ni, orang tak ada garis panduan. Wal kufrihim haddun, dan tiada untuk kufran mereka sebarang batasan. Bal aqwaluhum wa dhalaluhum muntashirun. Bahkan kata-kata mereka, pendapat mereka dan juga kesesatan mereka adalah sangat tersebar, sangat berluas. Apa contoh dia? Faminhum man ya'taqiduhu ilahan. Ada di kalangan mereka beriktikad bahawa Isa ni adalah ilah, Tuhan. Wa minhum man ya'taqiduhu syarika. Dan ada di kalangan mereka ni yang beriktikad Isa ni adalah dia ni adalah sekutu bagi Allah Taala. Associate. Wa minhum man ya'taqiduhu walada. Ada di kalangan mereka ni yang beriktikad bahawa Isa ni adalah anak. Nampak tak? Ada kata dia ilah, ada kata dia sekutu bagi ilah, ada kata dia anak. Okey. Dia anak pada Tuhan. Wahum, dan mereka ni tawaifu kathiratun lahum ara'u mukhtalifatun. Okay. Mereka ni ada kumpulan-kumpulan yang banyak dan ada pendapat-pendapat yang berbagai-bagai. Wa aqwalun ghairu mukhtalifatin, dan kata-kata dan pendapat yang tidak boleh diselarikan. Tak ada boleh kita gabungkan. Wa qad ahsana ba'd mutakallimin haitsu qala, dan telah bagus sebahagian ahli kalam. Kita akan puji tapi cara cakap ni. Kita bagi kita ahli kalam ni tak ada elok pun, tapi bila ada di kalangan mereka ni keluar kata-kata yang agak menarik, kita pakai. Dia kata qala, dia kata law ijtama'at asyaratun minan nasara, kalau bergabunglah 10 orang Nasrani. Dan 10 orang Nasrani kalau bergabung, laftaraku an ahada asyara qaula. Pasti mereka berpecah dalam keadaan 11 pendapat. Bukan seorang satu. Mungkin ada kalangan itu ada 2 pendapat. Mereka boleh bergabung dalam bersatu. Tapi dalam masa sama, kalau 10 orang bergabung, tapi sebenarnya bila orang berpecah, 11 pendapat ada. Satu lagi tahu mana? Dahsyat tak dahsyat mereka bercanggah. Walaqad dzakara ba'd ulama'ihim al-masyahir indahum, dan telah menyebut sebahagian ilmu-ilmu mereka yang masyhur di sisi mereka, bahawa Sa'id ibn Bitrik. Ini yang saya nak tunjukkan. Sebenarnya dia ada sekejap saya tukar skrin lah, mudah sikit. Okey. Kejap. Okey, Sa'id Bitrik ni. Ni lelaki ni. Dia panggil Ithesius of Alexandria. Sa'id al-Bitrik. Dia ni Melekite Patriarch. Patriarch ni macam kata ketua kepala agama, kepala gereja. Ni lelaki ni, Sa'id bin al-Bitrik. Dia ni one of the first Christian Egypt writer to use Arabic language. His writing include the chronicle Nazm, Jauhar, also known by its Latin title Itishi Annales. Dia kalau ikut pada ni, dia punya wujud ni lepas daripada Nabi Muhammad dalam 200 tahun kot. Nabi dalam 900, so dia 877 yang lahir. Masa kewujudan dia tu dalam 200 tahun lepas Nabi SAW. 200 tahun lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni. Okey. So this is the guy. So saya kata macam saya nak kena ulang balik tu pasal rugi. Banyak benda sini kita tak tahu. Okey. So dia cerita ni orang dia ni salah seorang ilmuwan gereja. Dia cerita apa yang terjadi, macam mana pecah-pecahnya gereja dan apa mereka iktikadkan. Dia kata Sa'id bin Bitrik dia kata Batraku Iskandariyah, Patriarch of Iskandariyah, kepala gereja, kepala agama daripada Iskandariyah, Alexander. Yang mana dia kata fi hudud di sanati arba'iyah min al-hijrah nabawiyah, pada batasan 400 tahun. Kata dia sampai 900 kan. So 300 lebih lah. 2 tahun 300 lebih tu lepas hijrah dia bercakap. Min al-hijrah nabawiyah. Annahum ijtama'u majma'al kabir. Bahawa mereka telah buat perhimpunan yang besar. Semua gereja ni berhimpun, ahli agama Kristian berhimpun dengan perhimpunan besar. Allazi aqadu fihi al-amanata al-kabirata allati lahu. Yang mereka buatkan dalam tu amanah kabirah. Al-amanatul kabirah. Saya. Jadi kalimah dia. Nak kena cari.
Amanatul kabir. Cik. Masyaallah. Dia kata ni, dia kata apa, dia kira asas kepada agama Kristian yang diorang letakkan word tau. Word dia amanah kabirah ni, dia kata teks dia ni panjang lah, ilaha illallah. Okey, dia kata kami beriman dengan Allah, Tuhan satu Bapa, bagi setiap Malikul Syekh, Mani Umayyah, ya orang pinjam. Mana bahasa Inggeris ya? Ada. Okey. Dia ada word ni. Nampak ni kan? Ni berkait dengan tajuk masalah apa? Dia katanya Nasrani. Ini dah. Sama ke kabirah. Tadi dalam bahasa Arab tadi ada satu. Saya tengok dia letakkan. Nasrani. Dia ada word dia. Word dia agak ni sikit. Dia panggil Jauhar Al-Aqidatul Nasraniyah. Ya. Dia punya fahaman ya. Mana English dia? Dan English lah. Apalah. Macam ni. Okay. Dia dari sini. Dia kata panjang sampai sini ha. Ya. Sampai sini. Dia punya teks dia yang ni dipanggil sebagai dia punya amanah yang besar. Okey. Okey, dia kata ni. Dia kata apa, usul akidah Nasrani ni diringkaskan pada apa dinamakan sebagai amanah besar. Yang dikatakan itu adalah kami beriman dengan Allah yang satu dan Bapa. Dhabitul Kull, Malikul Kulli Syai'. Dia adalah penjaga, pengawal semua benda dan pemilik semua benda. Okey. Mani'un mayara, dia penyekat apa yang dilihat, wa malayara, dan apa tak dilihat. Wa bi rabbi wahidin, dan dengan Tuhan yang satu, Yasuk. Isa lah, anak Tuhan yang satu. Bakrul khalaiq kullaha, dia apa permulaan ciptaan semua segalanya. Alladhi ulida min abihi qabla al-awalimi kulliha, dia dilahirkan daripada bapa dia sebelum alam seluruhnya, dan tidak bukan walaysa bimasnu'in ilahil haq min ilah, dia bukanlah dibuat tapi dia adalah ilah, Tuhan kebenaran daripada Tuhan. Haqqun min jawhal abi, benar-benar daripada intipati bapa dia. Alladhi biyadihi atqana udkhinat wa sara al-insanan wa hubila bihi, mana daripada itu yang di tangannya diperelokkan, diperhaluskan jadi menjadi manusia, kemudian dikandung dia dan dilahirkan daripada Maryam Al-Batul, dan disalib beberapa hari di kawasan raja, ditanam, bangun lepas 3 hari. Okey, dan ini adalah asas bagi agama di sini mereka. Hari panggil hari lahir, hari kebangkitan Isa. Good Friday. So dia punya benda ni kan, dia punya basic ni dipanggil sebagai amanah kubra. So jadi dalam kisah ni yang tadi, lelaki tadi yang kita sebutkan nama dia, Sa'id bin Mu'adh ni, Atheist of Alexandria ni, dia ni ceritakan balik apa yang berlaku sebenarnya
daripada mereka punya perhimpunan. Dari perhimpunan tersebutlah mereka bina dia punya fahaman ataupun ajaran. Jadi kata apa? Yang mereka adakan, mereka susun padanya amanah kabirah. Okey. Allati yang tadi apa yang mereka miliki yang mereka ada pada mereka. Tapi sebenarnya inamahil khianatul haqiratus saghir. Tapi sebenarnya ia bukannya amanah. Kita macam kafir kata ia adalah pengkhianatan hina lagi kecil. Wa dzalika, dan itu adalah fi ayyami Konstantin bani Madinatul Masyhurah. Dia di zaman Konstantin, salah seorang maharaja pembina bandar yang masyhur. Wa annahum ikhtalafu alaihi ikhtilafan la yandabitu wa la yanhasiru. Jadi dia kata dan mereka ketika itu bercanggahan tentang Isa dengan percanggahan yang tak ada guideline dan tidak boleh terhitung, tak terbatas. Semua cakap bersuka hati. Fakanu azyadu min alfai askufan. Bishop. Uskup tu bishop. Okay. Jadi mereka ni berkumpul tu lebih 2,000 orang bishop. Fakanu ahzaban kathiratan. Jadi mereka jadi kumpulan puak-puak yang banyak. Dia ada 2,000 orang, semua pecah-pecah. Kullu khamsi minhum ala maqalatin. Setiap 50 orang ada pendapat. Lepas tu ada isyun ala maqalatin. 20 orang ada pendapat. Mi'ah ala maqalatin ada 100 orang ada pendapat. Sab'un ala maqalatin ada 70 orang ada pendapat. Jadi maksudnya di grup-grup ini 50, ini sekian-sekian, mereka ada pendapat masing-masing. Wa azyada min dhalika wa anqasa. Dan lebih dari itu dan juga kurang. Lebih itu kurang di situ. Falamma isabatun minhum qad zadu ala 300 wa 18 nafara. Tapi apabila mereka lihat sekumpulan dengan mereka ni yang lebih daripada 318 orang. 318. 318. Ya, 318 tu ada nama bishop yang bishop yang bersatu dengan satu pendapat. Ini majoriti lah. Bukan majoriti lah. Dia kan majoriti pun. Maksudnya 300 daripada 2,000. Tapi ini kumpulan pada ramai lah. Ni 50, ni 70, ni 10, ni 20. Tapi yang satu pendapat ni yang menjadi asas yang pembentukan gereja 318 orang. Bahkan dia kata daripada jadi 318 orang. Waqad tawafaqu ala maqalatin. Jadi 318 inilah yang bersetuju di atas satu pendapat. Kalau kita rujuk pada semua sekali ada pendapat lain. Tapi 318 bersatu pendapat. So dia orang the biggest crowd within all the crowd yang ada lah. Kumpulan paling ramai lah 318, bukan keseluruhan. Kalau kita gabung yang lain, mungkin pendapat dia tak ramai pun. Okay. Jadi maksud dia, mereka 380 orang. Waqad tawafaqu ala maqalatin, mereka telah bersepakat di atas satu pendapat. Fa akhadhaha al-malik wa nasaraha wa ayyadaha. Maka dia telah diambil pendapat ni oleh raja dan juga dibantu dan juga disokong. Pendapat yang 318 cakap. Wa kana filasufan dahiyah, dan raja tu dia seorang ahli falsafah yang sangat bijak. Wa mahaqama ada hamil aqwa, dan dipadamkan apa selain daripada yang 318 disetuju daripada pendapat yang lain. Wan tazama dastu ulaika 300 wa 18 dan juga jadi terkuat lebih tersusunlah akan kedudukan kumpulan 318 orang tu. Wa bunyas lahum al-kana'is, yang dibina untuk mereka gereja-gereja. Wa wada'u lahum kitaban wa qawanina. Mereka buatkan untuk mereka, untuk orang Nasrani, akan kitab-kitab dan undang-undang. Wa hadathul amanata allati yulaqunaha wildana min as-sighari. Dan mereka adakan amanah yang disebut diterima ia kanak-kanak sejak kecil lagi diajarkan tentang doktrin yang dia orang cuba tanamkan dari kecil. Lihat takidu supaya mereka kanak-kanak tadi mempercayainya. Wa yu'ammidunahum 'alaiha. Mereka menyandarkan dan menyandarkan anak-anak kecil tadi kepada amanah berkenaan. Yang tadi kita beriman dengan Tuhan adalah Allah yang satu, Isa adalah ada Allah, bukan makhluk. Semua tu word tu. Ya. Word tu yang dikatakan sebagai bukannya datang. Okey. Dia kata atba wa ulaika humul malakiyah. Mereka adalah gereja Malaki. Okey, dia gereja Malakiyah ni gereja Melkite. Melkite Greek Catholic Church. Pasal kebetulan raja ambil. Raja yang di zaman tu take over.
Jadi diorang ambil lah. Ambil kan akan perkara tersebut. Ni pun Byzantine right ke? Tak banyak yang right. Jadi perhimpunan pertama lah yang kita buat ni, itu melahirkan akan gereja Malaikat. Katolik, Malaikat, Greek Catholic Church. Okey. Mereka Katolik lah, kalau kita singkat kita Katolik lah. Katolik. Yang ni antara pertama lah terbentuk. Kata. Okey. So, jadi dia letakkan ni dan dinamakan pengikut orang ni dikatakan mereka adalah Malaikat Church ataupun lah Katolik. Okey. Thumma innahum ijtama'u majma'an saniyatan. Kemudian mereka berkumpul pula perhimpunan kedua. Fahadatsa fihim al-Yaqubiyah, mereka adakan mereka dalam tengah mereka al-Yaqubiyah, gereja. Satu gereja. Gereja kedua tu yang mereka ambil ni. Gereja kan Nestorism. Satu lagi. Nestoria ilah. Jacobite. Ini Jacobite Christian Church. Ni. Sidang Yakubiyah. Ini mana muncul pula lepas daripada diorang buat yang tadi kan. Yang asal tu, tapi kat sini kata di sini Orthodox Church. Yang pertama tadi Malaikat Catholic Church, Catholic Greek Church. Itu yang ini Jacobite. So dia kumpulan kedua pula. Kumpulan kedua pula muncul lepas perhimpunan persidangan yang kedua. Kemudian dia kata thumma majma'an salisan. Kemudian mereka berkumpul pula kali ketiga, fahadatsa fihim an-Nestoriyah. Mereka buat pula Nestorium yang ni. Ada kumpulan satu lagi orang buat. Cek. La ilaha. Okey. Nestorian. Ni gereja satu lagi. Gereja ini pula. Ini pula dia buat. Sini apa? Ada Orthodox wiki. Dia ni. Nestorism So jadi tiga perhimpunan persidangan, keluar tiga mazhab. Wa kullu hadhihi al-firaqi tuthbitu al-aqanim thalathati fil masihiyah. Fil masih. Dan ketiga-tiga kumpulan ni menetapkan tiga aqanim, tiga ni kan ini ada raja, ada raja. Ni simbol. Dia maksud aqanim ni kan, maksud dia punya teologi tentang Allah Taala. Dia yang seorang kata Isa ni adalah Allah, bukan Bapa, bukan Rohul Kudus. Ada kata Roh Kudus tu Allah, bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Ada kata Bapa tu Allah, bukan Anak, bukan Roh Kudus. Dia punya fahaman tadi. Kalau dia pegang yang satu tu dia kata anak, bukan bapa. Bahkan dia kata ada kata bapa bukan anak. Okay. Ada kata Isa tu bapa bukan anak. Tapi semua ni kita kata dipanggil triangle ni. Dipanggil dalam bahasa apa entah. Okay. Dipanggil dalam bahasa Inggeris sebagai aqanim salah saja. Dipanggil doktrin. Doktrin tiga. Tu rajah tiga tu kan sebenarnya tu. Dia kalau dikata Isa tu apa? Apa Isa tu? Dia Tuhan ke bukan? Kalau dia Tuhan macam ni? Dia kata sini dia kata apa? Dia kata aqanim salah satu ilahiyah, dia kata dia kata al-ab wal ibn wal ruhul qudus. La yumkinu fasluha an ba'dihha ba'd. Tak boleh dipisahkan. Kama la yumkinu fahmuha an ba'dihha ba'd. Macam tak boleh faham juga. Satu sama lain.
Kadzalika yumkinu isti'abuha ka haqiqatil basyariyah. Haqiqatil basyariyah tak boleh diketahui. Bal hiya tariqatul lati abbara fiha Allahu an tabi'atihi allati la yumkinu tasmiyatuha wa la tahadduth bi anha wa takif mafhumha anha waqfan li mahdudi uqulina al basyariyah. Tapi inilah dia tiga ni, doktrin tiga ni. Sebab sebenarnya kan memang betul kalau dia kata Isa tu Tuhan, anak, dia bukan bapa, dia kan Roh Kudus. Kalau dia kata bapa tu adalah Allah, bukan anak, bukan Roh Kudus. Sebenarnya memang kita kata jelas, memang tak ada sebarang apa kekeliruan sebenarnya. Okey, itu yang faham So dia kata yang itu tiga kumpulan tadi, gereja Katolik, Ortodok, kemudian gereja Yakubia Jacobite, kemudian gereja Nestorian. Nestoriah, tiga inilah mewakili kepada tiga doktrin dalam agama Kristian. Wa yakhtalifuna fi kayfiyati dhalika. Dan mereka bercanggahan tentang cara tersebut. Macam cara dia. Dia sebab apa? Dia kata wa fi lahud. Pada cara macam mana? Allah Ta'ala tu dia bapa, tapi dia bukan Isa. Tapi Isa pula Tuhan, bukannya. Macam mana? Yang kita kata benda ni, dia kata mereka bercanggahan pada itu dan pada lahud dan juga nasud. Mana zat Tuhan dan juga zat manusia. Ala za'mihim, atas sangkaan mereka. Tapi saya sering dengar tau, geng tarikat gunakan alam lahud, alam nasud. Punya benda ni bukan ajaran Islam, ajaran Kristian. Jadi yang tu pakai ala za'mihim terdakwa mereka. Hal ittahada ammat tahada. Adakah bersatu atau tak bersatu? Bal imtizajan aw halafi, ataupun dia campuran ataupun Tuhan meresap ke dalam Isa. Which one is it? Ala salafi maqalatin. Di atas tiga pendapat kata-kata. Wa kullu minhum yukaffirul firqatal ukhra. Setiap kumpulan tu akan kafirkan satu pihak lagi. Maksud Katolik akan kafirkan Ortodok kafirkan Yakubiah ataupun Nasuriah. Dia sentiasa mengkafirkan. Dan kita wa nahnu nukaffiru salasata. Jadi kita pula orang Islam kafirkan tiga-tiga sekali. Kalau disebut kafir kan? Kita kafir tiga sekali. Oleh hada qala ta'ala, Allah firman, intahu khairan lakum. Kamu berhenti, ia baik untuk kamu. Ayyakun khairan lakum, ia jadi baik untuk kamu. Innamallahu ilahun wahidun subhanahu ayyakuna lahu walad. Hanya Allah Ta'ala tu ilah yang satu. Tiada memasuki dia untuk dia mempunyai sebarang anak. Ay ta'ala wa taqaddasa an zalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah daripada semua itu, setinggi-tinggi dan sebesar-besarnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah apa di seluruh langit dan juga apa yang di bumi. Wa kafa billahi wakila, bagi Allah Ta'ala sebagai tempat pergantungan. Ai maksud dia apa? Ai al-jami' milki wa khalqihi. Semua benda adalah milik Allah dan juga ciptaan Allah. Wa jami'u ma fihima, dan semua apa di dalam pada kedua-duanya, langit bumi ni, abiduhu adalah hamba Allah. Wahum tahta tadbiri, dan mereka hamba-hamba Allah ni dia mentadbir Allah Taala wa tasrifi, dan juga tindakan dia. Buat apa dia buat. Wa huwa wakilun ala kulli syai'in, dan dia adalah wakil. Wallahu ala kulli syai'in wakil, mana dia adalah tempat pergantungan bagi semua benda. Fa kaifa yakul lahu minhum sahibatun wa waladun. Dia macam mana boleh ada untuk dia daripada mereka ni ada teman wanita dan juga anak. Semua ni adalah pergantungan pada dia. Semua dia jadikan. Kama qala fil ayat al-ukhra, macam terfirmankan ayat lain dan surah Al-An'am ayat ke-101. Badi'us samawati wal ard. Dia pencipta tanpa contoh terhadap langit dan juga bumi. Anna yakunu lahu walad. Macam mana boleh ada untuk dia sebarang anak. Walam takul lahu sahibatun, dan tak boleh ada untuk dia sebarang teman. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dia diciptakan semua benda dan dia ada setiap satu amat-amat mengetahui. Al-An'am 101. Ya. Wa qala ta'ala, firmankan dalam ayat lain, wa qalu ittakhadhar rahman walada. Dan mereka berkata telah mengambil Tuhan penyayang satu anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kamu telah datangkan dengan benda yang sangat dahsyat dan teruk. Takarut samawatu yatafattarna, hampir-hampir seluruh langit dan juga langit berpecah. Langit hampir pecah. Wa minhu, daripada kata-kata berkenaan mengatakan Allah Taala ada anak ni, langit hampir pecah. Wa tansyaqul ardu, hampir bumi terbelah.
Wa takhiru juga ada roboh bukit, hadda rata. Habis roboh. Langit boleh pecah, bumi terbelah dan juga bukit roboh. Sebab apa? Anda'u lirrahmani walada. Bahawa mereka mendakwa untuk Tuhan penyayang ada anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan tak boleh untuk Tuhan yang penyayang mengambil sebarang anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Tiada semua, tiada sesungguhnya sesiapa yang tiadalah setiap yang di langit dan juga bumi melainkan datang kepada Tuhan penyayang sebagai hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda, dan dia telah menghitung mereka dan bilang mereka dengan bilangan. Wa kulluhum atihi yaumil qiyamati farda, dan semua mereka datang kepadanya pada hari kiamat secara bersendirian. Tidak ada siapa berteman. Tak ada siapa yang berteman. Ini di antara penjelasan yang kita cuba ni kan. Tapi macam yang saya tertinggal tu ialah yang macam saya sebut kat sini. Yang kita kata panggil dia orang punya doktrin agama dia. Kita kata benda ni sebenarnya baru saja dibuat. Dalam 300 tahun lepas daripada Nabi dah tak ada, barulah mereka wujudkan akan fahaman tersebut. Fahaman berkenaan dengan Isa ni Tuhan ke tak Tuhan sebagainya, wujud di gereja, semua datang lepas daripada Muhammad SAW datang. Sebab tu memang kita kata diorang buat tu pun sebab kerana nak memastikan agama Kristian tu terus relevan. Tapi dah buat pun tak relevan juga. Masih tidak relevan. Okey, baik. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Ada. Tidur. Okey. Sorry, jadi macam saya sebutkan ayat 171 ni memang tajuk yang kumpulan firqah-firqah ataupun dia punya pecahan agama Kristian. Tadi macam saya sebutkan, dia orang sendiri pun tak tahu nak cakap apa. Pasal sebab tu Allah kata intahu khairan lakum. Kamu berhenti cakap sedemikian lebih baik untuk kalian. Bukannya kalian bercakap berkenaan dengan Isa ni sebagai Tuhan ke dan sebagainya, so jadi baik. Tak ada. Dia sampai sekarang. Dulu sebab tu kerajaan Islam ketika nak masuk ke Mesir, dia tidak alu-alukan sebab dia nak lepaskan diri daripada empire Rom. Sebab Rom dahulu walaupun orang Kristian macam juga orang-orang di Afrika, di benua Afrika juga Kristian, tapi Kristian mereka Koptik. Kan? Okey. Atau Ortodok yang atas datang dengan Katolik. So Katolik dia punya fahaman lain. Fahaman dia tadilah Isa ni Tuhan. Bukan setakat anak Tuhan dan Tuhan sekali. Isa tu adalah Tuhan, anak Tuhan dan Tuhan at the same time. Tapi kumpulan lain di belah-belah Afrika ni dia lebih suka bahawa Isa tu diserap oleh Tuhan. Badan Isa tu manusia tapi diserap oleh Tuhan. Dia meresap. Tuhan meresap ke dalam Isa. Ini semua ni menyebabkan tekanan yang teruk. Sampaikan Mesir ni jadi macam kambing perahan susu untuk kerajaan Rom. Dan bila mereka dapat peluang untuk minta pertolongan pada Islam, mereka masuk dengan mudahnya menguasai Mesir. Pada zaman Umar bin Khattab berlaku penaklukan ke atas Mesir. Baik, wallahu a'lam. So kita berhenti sini Tak ada soalan apa-apa, kita berhenti sini. Boleh. Okey, Ustaz, Koptik Kristian dah ada ke zaman Rasulullah? Jawapannya ada. Ada. Pasal diorang kena faham. Idea yang diorang ada sejak Nabi hidup lagi. Idea mereka ada idea tentang Isa ni Tuhan atau Isa anak Tuhan. Isa Tuhan masuk dalam Isa. Semua idea tu ada. Cuma the form, gereja tu tadi dibentuk hanya selepas Nabi tak ada. The understanding is that memang diorang percaya yang kata Isa ni Tuhan, anak Tuhan atau Tuhan Isa dimasuki oleh Tuhan. Tiga-tiga pendapat tu ada. Sebab tu bila diorang berjumpa atau berhimpun pada perhimpunan yang mereka buat, yang 318 tu, 318 tu, diorang letak nombor tu, nombor kumpulan yang paling ramai berpendapat serupa daripada 2000 lebih bishop. Sedikit sekali menyebabkan
mereka pilih salah satu lah dan dia mungkin yang paling ramai. Tapi yang ramai itu bukan semua. 318 tu, dia orang bukan mewakili semua orang Kristian sebenarnya. Tapi pasal raja, emperor kepada Rom ketika itu telah menerima untuk mengangkat pendapat berkenaan. Jadi dia Kristian. Koptik pun dah ada. Ortodok dah ada. Katolik pun dah ada. Cuma bentuk tadi dalam bentuk gereja tidak. Protestan tak ada. Protestan tak ada. Yang tahu kita Protestan banyak kan? Yang apa mengikut Martin Luther. Seorang padri yang telah ubah fahaman Kristianiti ni, asingkan dunia dan juga dunia dan juga untuk Allah lain, untuk dunia lain. Itu kena faham. Benar kira barulah, terbaru. Adapun yang zaman lama dulu memang dah ada dah. Koptik dah ada. Okay? Yang Koptik ni lebih kepada Isa diserap oleh diserapi oleh Tuhan. Mana Tuhan masuk dalam Isa. Tuhan masuk dalam Isa. So tu ada masa Isa alaihissalam tak ada kuasa. Tak ada kuasa. Dia cara bagaimana nak explain. Kenapa Isa pada masa itu kadang-kadang tak ada kuasa. Orang serang dia dan sebagainya tak dilawan. Ada masa dia buat apa saja dan seorang pun tak boleh sentuh dia. Seorang pun tak boleh sentuh dia. Kalau dia kata ketika tak nak pertahankan. Jadi dari segi sudut tu kepercayaan tentang Isa ni diserapi oleh Tuhan, dimasuki oleh Tuhan. Tuhan masuk dalam Isa. Itu fahamannya yang lebih banyak dekat belah Afrika. Dia tak kata Isa tu Tuhan. Dia Tuhan masuk dalam Isa. Okay, baik. Dia tak ada, kita berhenti sini. Tak ada soalan Wallahu a'lam. Ada lain tak? Tak ada. Ada soalan lain? Tak ada Bukan tak bagi. Mungkin type lah cepat-cepat sikit. Saya bercakap tegang lambat. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ya saya. Nak tanya Ustaz. Sila. Saya tak tahu sangatlah pasal macam kita Quran ni, kita ada Quran, kita ada surah 14 surah. Lepas tu kita ada macam ada setiap page kan. Terus setiap page ada dia punya pembahagian dia. Cumanya kalau macam Bible ni dia ada macam pembahagian tu. Dia macam pembahagian Quran ke atau macam mana Bible ni? Okey, baik. Dia Bible ni kalau kau nak faham saya cerita sikit. Bible ni kalau kau faham, dia ada Old Testament, New Testament. Okey, Old Testament dan bahagian elok saya tunjuk kot jap. Jap supaya nampak sikit. Jap saya share balik skrin Bila kita sebut tentang Bible ni, kita ada masalah sikit. Dia orang Kristian, dia tak tahu. Banyak orang Kristian tak tahu. Dia tak tahu pun tentang apa benda dia orang anuti. Okey, contoh bila kita sebut tentang tentang Kristianiti, kejap okey. Okey. Dia ada Old Testament. Ini dia ada New Testament. Ni nampak okay. Bila kita sebut Bible okay, kita kena faham diorang sebenarnya ada dua bahagian. Okay, kalau bahagian pertama bagi orang Kristian, diorang masih lagi anggap Old Testament ni termasuk daripada arahan untuk diorang, tapi diorang tak beramal sangat pun. Dia anggap perjanjian lama. Perjanjian lama ni kalau ikut orang Yahudi dipakailah, dipanggil Torah lah. Tapi Torah bukan semua juga. Actually bagi diorang yang berkaitan dengan Musa alaihissalam cuma 5 je. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ini 5 ni yang dikatakan sebagai turun pada Musa. Lain dari itu, Joshua, Judges, Ruth, Samuel 1, Samuel 2, King ni, ini nama nabi-nabi diorang. Hatta dekat situ pun ada Esther, Job, Sam ni David lah. Dapat Proverb, Song of Solomon, Isaiah ni Ilyasa, Jeremiah, Ezekiel. Ini semua nama-nama dipanggil sebagai nama nabi-nabi. Sebab tu yang ingat tak bila Umar bin Khattab anhu kan bila dia para sahabat pergi ke belah Iraq, temui jasad, di kepala jasad tu ada buku, bila dibaca dia kata hadza Daniel Nabi Daniel. Ni nama-nama nabi lah ni. Okay, nama nabi. Tapi yang dikatakan dapat pada Musa 5 sampai sini je. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dikatakan dapat pada Musa. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ini kononnya in Taurat.
Inilah dia apa ni yang dapat. Tapi yang lain-lain nabi itu semua sebut Isa. Ini semua nabi sebut Isa. Okey. Ini pertama kemudian bila kita lihat pada New Testament yang orang Kristian mengaku pakai sekarang, ini. Tapi bila sebut New Testament ni, dia sebenarnya dia ada apa pun pakai nama juga. Dia actually yang ni Matthew, Mark, Luke and John. Yang ini yang ni 1, 2, 3, 4 ni dikatakan inilah yang turun pada Isa. Lepas tu dia main gospel. Matthew, Mark, Luke, John kan. Ini gospel. Kalau kita buka yang lain ni tak ada nama gospel dah. Dia nama. Okey. Yang 4 ni dikatakan inilah Injil. Kononnya Isa dapat ini. Tapi kalau kita baca balik tak serupa. Ini kita nampak ayat ni. In the beginning was word. The word was with God and the word was God. Ni word ni. Kata-kata ni lah yang diorang gunakan sebagai kata Isa ni bukan manusia, dia Tuhan. Nampak ni. Word di kalimah tadi. Jadi kalau kita faham kat sini kan, Matthew, Mark, Luke and John ni dikatakan sebagai kitab yang dipakai ataupun diiktiraf sebagai gospel oleh orang Kristian. Dikatakan inilah turun pada Isa. Lain bawah tu, ni bawah ni, Act, Roman, Corinthian sebagainya, ini adalah tulisan pada Paul. Paul okey, Old Testament. Old Testament ada 46. Okey, pada Efesian 39. 46 Katolik. Kejap Okey, semua sekali New Testament ada okey. Dia semua sekali ada 70 macam 79. Okey. Okey. Dia sini dia campurkan Old Testament tu. Dia kata that's the whole Bible. Tapi sebenarnya yang ini 4 ni lah yang dikatakan kononnya turun pada Isa. Yang lain ni bawah ni semua ni Roman, ni semua tulisan Paul. Paul tulis kepada Corinthian, second letter of Paul to the Galatian. Paul ni banyak tulis sebenarnya dalam Bible. Dalam Bible ni dia the only single author paling banyak. Bahkan lebih banyak daripada orang lain. Musa punya pun 5 buku je. Dia Paul ni siapa banyak kan? ni. Paul ni siapa? Paul ni yang mengasas Trinity. Oh. Dia text character. Ketika Nabi Isa hidup, cerita dia, ketika Nabi Isa hidup, dia tak pernah beriman dengan Isa. Paul ni. Letter of Paul ni kan, saya tulis nama ni kan. Letter of Paul ni kan. Semua nama saya tunjuk ni. Dia ni, Paul ni, dia asalnya ketika mana Isa hidup, dia tak pernah beriman. Kita ikut Isa. Bahkan dia adalah tax collector. Bekerja dengan kerajaan Roman punya, empire punya tax collector. Dia Jew. Tapi dia tak ikut Isa. Okay, kemudian bila Isa diangkat oleh Allah Ta'ala, tiba-tiba dia mengaku kepada disciple Isa, kata dia mimpi Isa datang. Isa cakap ini, Isa cakap itu, Isa kata sekian, Isa kata ini. Yang pengikut pula, bila Paul ni cakap macam tu, semua percaya. Nampak tak? Dia tak ada ni, macam tu kata Paul, a servant of Jesus Christ. Dia tak pernah iman ketika Isa hidup. Sebelum Isa diangkat, dia tak pernah beriman pun. Tapi dia ni yang mewujudkan doktrin berkenaan dengan Trinity. Jadi ini kisah yang orang Kristian tak boleh nak lari. Sebab yang letakkan tentang Isa ni 3 dan 1, 1, 3 ni, dia yang letakkan. Cuma dia ketika Isa hidup tak pernah ada iman. Tak pernah ikut pun Isa. Tiba-tiba lepas Isa tak ada, dia dah kata peluang ramai dia mimpi. Isa datang, Isa marah dia, Isa kata ini, Isa kata itu. Ini masalah bila kita sebut tentang tajuk ni, kalau orang kita pun sibuk gantung mimpi, kita dengan Kristian lebih kurang sama. Sama lah. Mimpi menjadi sandaran. Pasal ikutkan pada ni yang Matthew, Mark, Luke and John ni. Sebab tu bila Ahmad Didat dicabar.
Pasal dalam ni ada kata-kata Isa. Isa cakap kat sini. Okey. Yang ada Isa dinukilkan. Bila dikatakan Isa ni Tuhan, Ahmad Didat cabar, Dr. Zakir Naik cabar, dia kata, bagi aku satu statement, Isa kata, I'm God, worship me. Aku Tuhan, sembah aku. Atau sembah aku. Direct word daripada Isa. Tak ada satu pun. Kalau yang Paul kata adalah, Paul kata our God, dia macam tadi kan, macam dekat Roma ni kan. Paul disebut, dia kata apa, call upon the apostle, unto the gospel of God, dia kata, concerning his son, Jesus Christ our Lord. Ini kata-kata Paul. Declared to be the son of God, with power according to the spirit of the holiness. Maksudnya ini kata-kata Paul, kata-kata Isa. Sebab tu dia tak boleh jawab. Bila Ahmad Didat minta, bagi aku kata-kata Isa, Isa kata aku Tuhan. I'm God, atau worship me. Sembah aku. Tak ada satu pun nak jumpa dekat Matthew, Mark, Luke dan John. Yang ada dekat sini lah. Mana yang Paul tulis ni adalah keluar. Pelik-pelik. Faham kan? Jadi secara sudut dia, orang Kristian ni, kitab mereka, dan masalah peramal pula, kata-kata Paul ni, dalam bawah ni, diorang gunakan tolak balik apa yang Isa buat. Contoh macam, berkhatan. Paul kata tak payah, Isa kata suruh. Isa berkhatan, semua para ambiat berkhatan. Dia dibatalkan. Isa haramkan babi. Dalam Old Testament pun haramkan babi. Tapi Paul kata boleh. So diorang follow Paul lebih daripada apa Isa cakap. Faham tak? Jadi macam contoh macam apa bila apa tentang apa diorang preaching. Diorang ajar agama Kristian pada non-Jew. Ini adalah ajaran Paul. Sebab Isa sendiri alaihissalam dalam Matthew, Mark dan John ni, dia pernah sekali kata, aku tak diutuskan kecuali kepada kumpulan sesat daripada Bani Israel. Aku tak diberikan benda aku bawa ni kepada orang bukan Bani Israel. Itu kata-kata Isa. Paul yang kata pergi sebarkan. Dia kata dalam mimpi Isa kata. Dalam mimpi Isa kata, sebarkanlah, ajarkanlah agama Kristian ni kepada semua orang. So diorang sekarang ni ikut siapa? Tak ikut Isa. Isa tak pernah kata sebarkan agama ni kepada semua. Kan? Dia punya ayat dia ada cerita-cerita juga, saya cerita macam kisah macam Al-Quran ada cerita tentang Ashabul Kahfi kan, Kahfi ada cerita. Dia boleh cerita tak? Betul ada. Sebab tu ada apa yang kisah tersebut, kisah sebahagian daripada yang datang tu, kisah tu tak pelik sama sebab para anbiya akan cerita kisah yang sama, macam kisah Ibrahim dengan raja dia Musa. Okey. Okey ni ayat ni. Ni kan. Dia kata apa? Dia kata behold, a woman of Canaan came unto the same coast and cried unto him. Dia jumpa Isa, dia minta, dia kata, have mercy on me, O Lord, thou son of David. Kau ni anak pada keturunan Daud kan. My daughter is gravely vexed with evil. Maksud dia devil, maksud dia anak dia kena rasuk. So jadi dia minta pada Isa untuk sembuhkan anak dia. Ini dalam Nabi Isa boleh sembuhkan penyakit Ya betul. Tapi bila perempuan tu minta, ini cerita dia dalam Matthew 15 apa tadi? 15. Okey. Dia kata ni kan, ni. Bila perempuan tu minta sembuhkan anak dia yang kena rasuk. Dia kata but he answer her not a word. Isa diam, tak cakap apa. And his disciple came and besought him. Dan pengikut Isa pun datang, pujuk Isa, saying, send her away, for she's cried after us. Ni perempuan ni minta tolong, biarkanlah dia, lepaskanlah dia, kan, tolonglah dia. Lepas tu Isa, but he answered and said, dan Isa kata, I'm not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Aku tak diutuskan kecuali kepada domba yang tersesat daripada keluarga rumah Israel. So dia tak boleh berikan apa-apa kepada orang lain. Faham tak? Tapi yang kata boleh tu adalah Paul. Paul yang kata boleh. Isa kata tak, aku diutuskan untuk keluarga orang yang sesat daripada Bani Israel dia. Nampak tak? So jadi yang India masuk, Cina masuk, kan, Kristian ni kan, dia nak dapat daripada mana? Isa tak boleh bawa dia orang.
Kalau dia ambil kata-kata Paul ada, kata-kata Isa tak wujud. Faham? Kata-kata Isa tak wujud. Okay? Isa tak diutus. Actually ayat dia ayat bawakan tu lagi kasar. Then she came, she and worship him, saying, "Oh Lord, help me." But he answered. Ini jawapan dia sangat tak sedap bunyi dia. Yang ini yang kadang-kadang bila kita argue dengan orang Kristian, takkanlah ini kata-kata Isa. So bad, kan ayat ni buruk. He answered and said, "It is not meant to take the children bread and cast it to dogs." To dogs. Maksudnya tak patut kita ambil roti untuk anak bagi pada anjing. Faham tak? Mana maksud dia, those who not from the house of Israel and the Gentiles are not supposed to dapat apa yang the Israel dapat. Mana patut bagi pada anak, bagi pada anjing. Oh, tak patut. Ni ayat yang kasar ni. Matthew 26-27 ni kan. Ni antara benda yang kalau kita banding, Paul akan ubah doktrin ni. Tapi Isa cakap macam ni. Seorang Kristian tak boleh buat apa sebenarnya. Ini benda ni rekod orang, kan rekod kita. Yang jual-jual kat luar tu Ustaz, main ini lah. Ini lah. Tapi diorang sebenarnya kita faham kan, diorang sini tak baca. Kalau orang baca benda ni kan, kita argue macam ni kan. Dia ada macam Ahmad Didat, dia keluarkan satu combat kit. Buku kecil untuk kita argue dengan dengan Kristian. Ada buku kecil. Buku tu dia akan ajar kita buka chapter mana, verse mana yang ada kaitan dengan sedemikian. Itu berbeza dengan Quran lah. Macam kita kata balik pada asal, kalau ikut pada apa yang kita baca tadi kan, Old Testament, New Testament ni, keseluruhannya sebenarnya the name of the prophet, the name of the messengers. Nama Nabi tu jadi kitab. Kisah hidup dia jadi kitab. Except for start pada Roman sampai habis. Ini daripada surat kepada ni, surat yang dihantar oleh Paul kepada orang lain. Okay? Maknanya Old Testament 4 yang terawal dan New Testament 4 yang terawal tu itulah yang betul lah. Boleh jadi argument lah. Point. Yang bahkan bila kita rujuk kat situ, Kristian dengan Yahudi semua hilang hujah. Tak ada hujah. Tapi kalau dia start daripada Roman tu, dia datanglah baca ini, baca itu. Tapi ini bukan kata-kata Isa. This is what, macam tadi disebut Paul cakap. Paul kata. Paul ni semua, letter of Paul. Dijadikan ini sebagai sandaran untuk doktrin agama Kristian. Dia bukannya macam mana kita rangkakan. Bukannya apa yang Isa ajar, bukan para nabi ajar. Ajaran Paul ni tak ada kaitan dengan apa yang para anbiya ajar. Tapi inilah yang dijadikan sebagai sandaran untuk doktrin agama Kristian sekarang. Jelas? Jelas ya. Baik. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih tadi. Kalau tak tanya saya tak terang pun tak boleh. Okay. Dah lama duk fikir apa ni. Itulah ini. Tapi dua sudut lah. Tapi bagi diorang ikut Kristian, diorang kononnya pergi pegang New Testament lah. Tapi sebenarnya New Testament dia pegang pun bukan yang Isa ajar, tapi yang Paul ajar. Dan Jew pula reject terus New Testament. Dia tak terima Isa sebagai utusan Tuhan. Dia kata Isa ni imposter. Dia ada buat satu rancangan temu ramah, seorang wartawan ni pergi ke Tel Aviv, pergi ke Jerusalem, tanya orang Jew, who is Jesus? Majority cakap imposter. I don't know him. Serius, direct. Tapi orang Kristian sikit pun tak terasa. Tak ikut tak ada sentimen macam menyampah orang kata Isa imposter. Pelik itu ada beza lah. Sebab tu Jew buang semua New Testament. Yang Kristian ambil New Testament, tapi New Testament tadi sebenarnya bukan Isa punya ajaran, tapi Paul punya ajaran. Okey baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.